Jadi dalam Islam ni dendam boleh mewujudkan pemusuhan dan perpecahan, perselisihan faham antara saudara dan juga silaturahim. Memetik dari pelbagai sumber, Islam memang selalu menganjurkan agar setiap Muslim berusaha untuk mewujudkan ukhuwah Islamiah. Dalam Al-Quran, seperti mana disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang bermaksud, sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara mereka, antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi kena baik. Ada satu kisah ni saya jumpa, kisah yang benar. Dia ada beberapa beradik, tapi dua beradik perempuan. Dia bergaduh, putus saudara. Sampai kakak dah jumpa minta maaf, dah settle dah, minta maaf. Tak, dia tak selesai kak. Hati dia gemar pada bermusuh. Hati dah, sedangkan nyawa makin lama makin tua, makin singkat umur. Sampai satu ketika dia datang jumpa kakak dia. Dia kata, minta maaf kak, minta ampun kak, aku banyak dosa dengan kau kak, aku minta maaf kak. Dia kata, aku dah lama maafkan kau dah. Kak pun dengan nangis, dah lama maafkan dah. Rupa-rupa seminggu lagi nak pergi Makkah. Tu yang dia minta maaf dia tu. Lepas tu bila balik pada Makkah, gaduh dia balik dengan akak tu. Jadi akak tu tanya saya, tak apa. Saya kata, tak apa cik, kata, selagi mana cik dah minta maaf ikhlas, insya-Allah cik dengan Allah Ta'ala selesai. Saya kata, sekali dia dengan Allah Ta'ala tak selesai. Itu perangai orang Melayu tu. Perangai orang Melayu yang rasa-rasa macam Allah Ta'ala tu ada kat Makkah dengan Madinah. Itu dah. Sampai sini buat perangai balik, ya? Jangan kita jadi macam tu, ya? Apakah hukum memaafkan seorang? Ya, maafkan seseorang yang hukumnya. Memaafkan sekaligus melupakan kesalahan orang lain yang telah menyakiti hati kita bukan satu perkara yang mudah. Sebagai manusia biasa, pastinya bukan senang melupakan kesalahan orang lain begitu saja. Namun demikian, perkara tersebut sangat tidak dibenarkan dalam Islam, iaitu dengan tidak memaafkan. Ya? Barang siapa, kita tengok sebagai umat Islam harusnya belajar memaafkan sesama dengan ikhlas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang didatangi oleh saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya. Apakah ia berada di pihak yang benar ataupun yang salah, apabila tidak melakukan hal tersebut, yakni tidak memaafkan, nescaya tidak akan mendatangi telagaku di akhirat besok. Hadis riwayat Al-Hakim. Orang yang dah ada orang tu datang minta maaf, dia tak maafkan, maka orang tu tidak akan dapat mengunjungi telagaku. Makna telagaku maknanya nak dapat syafaat Nabi memang lupakanlah. Ya. Jika hari kiamat tiba, terdengarlah suara panggilan, manakah orang-orang yang suka mengampuni dosa sesama manusianya? Datanglah kamu kepada Tuhanmu dan terimalah pahala-pahalamu, dan menjadi hak setiap Muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk syurga. Itu dia. Kan? Ini merupakan satu hadis qudsi. Maknanya Allah beritahu macam tu. Ya. Dari hadis ini menjelaskan, saya tegas bahawa memberikan maaf kepada orang lain merupakan satu kewajipan sebagaimana menjaga hati dalam agama Islam. Seperti mana dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, Allah Ta'ala berfirman, yang bermaksud, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seboleh-boleh maafkanlah. Tak usahlah kita memanjang-manjangkan cerita. Apakah keutamaan memaafkan seseorang itu? Pertama, akan mendapat satu kedudukan dicintai oleh Allah. Tak nak lah? Nak. Jadi biarlah kita ni dicintai oleh Allah. Dalam satu hadis Nabi sebut, ada pedagang yang biasa memberi hutang kepada orang. Jika dia menemukan salah satu pelanggannya berada dalam kemudahan yang dipermudahkan, dia akan berkata kepada pembantunya, maafkan mereka hutang mereka, mungkin Allah akan mengampuni kami. Allah mengampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika seseorang memiliki sifat pemaaf sehingga dapat memaafkan orang lain dengan ikhlas, maka Allah akan mencintai dan mengasihi orang tersebut. Kedua, akan mendapatkan pengampunan. Nabi Muhammad SAW bersabda, kasihanilah mereka yang ada di bumi dan yang di syurga akan mengampuni kamu. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi. Maafkan orang, kita akan dapat pengampunan daripada Allah, kerana Allah jauh lebih besar, lebih bermurah hati daripada umatnya.
Ketiga, jiwa akan rasa tenang. Setuju atau tidak? Minta maaf, maafkan orang, hati akan rasa lapang, rasa dah selesai, insyaAllah. Ada je benda tak settle, ada je sebab apa? Cari pasal dengan orang. Jadi kalau boleh jangan tangguh-tangguh, minta maaf cepat. Tak kita, dia mati dulu. Macam tu minta maaf. Ketika seseorang memendam dendam bahkan hingga bertahun-tahun kerana belum dapat memaafkan kesalahan orang lain, maka seseorang itu dalam hatinya masih akan selalu gelisah kerana dipenuhi dengan dendam. Memaafkan akan dapat menenangkan kesalahan kita. Minta maaf dan memaafkan. Berkaruh tidur leno sebab kita tak ada masalah dengan orang pun tak masalah dengan kita. Tapi kadang-kadang adalah kita tak tahu, kita bergurau-gurau dengan orang, lalah kita dapat tahu orang budak tu terasa hati dengan kau kutuk dia. Lah ya kau yang mana hari tu lah aku gurau ya. Itulah dia tu memang tak biasa gurau. Oh ya ke? Pergi jumpa dia balik. Capek selesai kan macam tu. Kan? Kemudian ditinggikan darjatnya di sisi Allah. Allah letakkan kita darjat yang tertinggi. Walaupun kita minta maaf tu orang tu cakap kita macam-macam. Kau tahu minta maaf aku kau ingat apa? Sebab ada orang macam tu. Lebih-lebih lah dia. Tu sebab orang perempuan bila suami dah minta maaf tu, maafkan je lah. Kadang suami isteri ni pun satu hal juga. Kan orang perempuan pula dia tunggu pagi raya, dijamaan dosa tu setahun, payah ya. Kan suami minta maaf, abang minta maaf. Abang minta maaf banyak. Yelah bang, saya pun sama. Kan elok. Yang suami pula jangan ambil kesempatan pula. Bang saya minta maaf tahu, saya minta maaf. Bakal tahu aku siapa. Lebih lah lelaki tu kan. Kan saling maaf memaafkan ya, suami isteri pun janganlah. Tapi orang lelaki kadang dia minta maaf tu senang. Orang lelaki ni dia minta maaf sebab dia malas panjang. Okeylah abang minta maaf, tak kisahlah salah siapa, anggaplah tu salah abang. Okey, lelaki macam tu. Orang perempuan kan tengoklah, okeylah memang salah saya minta maaf lah, tapi abang tahu kan kenapa saya buat macam tu. Tetap dia nak membabit orang lelaki tu apa dengan perempuan. Poning betul. Minta maaf lah. Janganlah bagi alasan banyak kan. Mentang lah 2 KL. Ceras. Ini ceras KL lah, bukan ceras Selangor tau, ceras KL. Syukur kau. Kan? Benda ni termaktub di dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 37 yang bermaksud, dan bagi orang-orang menjauhi dosa-dosa besar perbuatan keji, dan bila mereka marah mereka memberi maaf, orang ini akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga yang keenam, menggambarkan akhlak dan kualiti diri. Bila kita minta maaf, nampaklah budi bahasa saya minta maaf banyak-banyak, salah silap saya tahu saya banyak bergurau, kadang cakap-cakap saya cakaplah macam tu. Nampaklah tu hati akhlak kan. Dia minta maaf, tak adalah, okey je. Wah hati sakit tadi tu. Tapi sebabkan orang dah berbudi bahasa macam tu, dia cakap, tak ada apa-apa, kau okey je. Ada kan kawan kita macam tu? Kawan kita tengok, tak ada dah, kau tengok dia minta maaf dengan aku, kau tengoklah kan. Lepas tu minta maaf, aku minta maaf yang yelah aku pun sama. Slow pula dia. Tadi kau kata kau nak marah kan, kenapa dia tak ada marah? Lepas tu dia tanya, kau kata tadi nak marah sangat. Aku alah saja dah, dia macam tu lah. Nampak? Habis. Macam tu je, macam orang perempuan kan. Orang perempuan bila bergaduh dengan suami, kau hadap muka kau dengan lelaki kau tu. Lelaki tu kau pandang muka dia, habis dah. Kau buat muka lah muka nak kena penampang. Kan kau jumpa lelaki tu, iya ini kan kau tarik muka, kau pandang pun tak lelaki kau tu. Terus pergi, abang tak maaf tau, yang lelaki saya ni malah lah. Abang tak jadi dia marah dah. Betul, orang lelaki ni bukan boleh perempuan pandang muka dia, sejuk lah dia. Kita tengoklah kalau muka tak boleh belah tu tak salah pandang. Tak adalah, saja ya. Tak, muka lepas ambil wuduk pakai telokong kan. Muka pakai telokong tu insya-Allah sejuk, muka lepas sembahyang. Abang, saya minta maaf untuk salah. Tak adalah abang, tak pernah fikir pun. Cik. Ini semua dunia ya.
suami. Kau tengok drama tapi kau tak ikut kan? Apa drama yang Tanah Jual baru ni? Apa tonggak apa? Takluk cintaku apa? Apa? Alah menyampah lah kau macam tak tengok drama, menyampah lah kau sudah perempuan ni. Kau percaya perempuan tak tengok drama? Sudah lah kan. Macam tu lah kan. Jadi kemudian yang ketujuh, menambah kemuliaannya di sisi Allah SWT. Kemudian membuatkan pemikiran dan tubuh menjadi sihat, sebab kita tak fikir, tak risau, terlampau risau memikirkan satu perkara. Dan begitu juga ia merupakan satu tuntutan daripada Islam. Kenapa disebutkan tuntutan pada Islam? Sebab disebutkan dalam satu hadis, Nabi sebut, ingat hadis ni betul-betul tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Tak tenang, tak tenteram hidup. Percaya cakap saya. Orang yang memutuskan silaturahim, doa aja tidak akan dimakbul oleh Allah. Kebaikannya tergantung, tak sampai pada Allah Taala kebaikan yang dia buat. Hati-hati. Ya. Dan begitu juga kita kena faham bahawa minta maaf ni, kita memaafkan. Memaafkan ini merupakan sifat Nabi, sifat Allah dan sifat Nabi. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, kita tahu. Allah Ghafurur Rahim. Malahan dengan perangai kita yang macam-macam atas dunia ni, yang melampau-lampau yang kita buat atas dunia ni, Allah masih lagi nak ampunkan dosa kita. Apa benda orang tak buat atas dunia ni? Apa benda orang tak buat atas dunia ni cakap? Orang hina agama macam mana? Tengok, betul tak? Dalam TikTok main-mainkan agama, betul tak? Oh, banyak. Orang main-mainkan kalimah Allah dulu, macam mana? Banyak. Melampau. Itu sebab disebut dalam Quran ni tentang kemelampauan manusia. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas, ala anfusihim, ke atas diri mereka sendiri. Oh, banyak kan? Pemimpin yang tak jaga amanah contohnya. Apa banyak? Ini bukan cerita peringkat mana, semualah saya sebut umum kan? Kadang-kadang bukan dari pemimpin rumah tangga pun melampau. Dahlah tak jalankan tanggungjawab, tak bagi nafkah, dipijak pula bini dia, melampau lah, melampau. Tu belum cerita lagi, dah elok-elok senapang, sibuk jadi perempuan. Yang faham, tak faham tanya kawan kau. Iya, melampau. Masuk dalam satu majalah Manggis, bergambar pakai bikini, tapi kalau berenang keluar tajuk, tak tahu di mana seksinya saya Pulau Otak tu. Melampau. Pakai baju terdedah sana terdedah sini, tajuk dia, tak tahulah di mana seksinya saya. La ilaha illallah. Bayang itu. Mohon Allah, yang penting satu lagi, mohon Allah buka hati, buka pintu hati orang untuk memaafkan kita. Itu penting. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 saya bacakan tadi, Allah Ta'ala beritahu, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas ke atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Ghafur itu Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, Maha Penyayang. Ya Allah nak ampunkan kita. Jadi janganlah kita sia-siakan peluang. Selagi mana kita hidup ni, kita carilah ruang dan peluang untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya faham muka-muka suruh berhenti tu, saya faham. Jadi kita usahalah. Kalau dah gaya kaki kau tu dah beralih duduk tu, aku faham lah, ponek dah tu. Masa tu macam ni lah pandang kawan ni. Untunglah kau apik dinding, contohlah kan. Tak payahlah beralih topik lah, ni contoh kan. Bulan mengambang, bintang berkelipan, pungguk menangis rindukan taman. Andai menyinggung tersilap pelakuan, maaf ke pohon darimu Tuhan. Untuk ayat minta maaf. Setanan pisang kek dalam poti, hilang losap di bawah poi. Sungguh menyusah rasa di hati, mudah-mudahan tak berulang lagi.
Kau kek dusun sepanjang hari sampai kau golap terlupa makan. Marilah menyusun 10 jari. Segala salah silap harap maafkan. Dalam kolam banyak ikan ditabur makan setiap hari. Tak banyak bona pun yang boleh kita lakukan. Hanya maaf tang lubuk hati. Keluar ke pekan ke tempat kodup, singgah ke kampung mencari dian. Orang tua pendidik hidup, maka minta maafkan atas kesalahan. Jalan-jalan ke Kolok Kelawang, jangan lupa membeli duku untuk semua yang kita sayang. Terimalah permintaan maaf dariku. Molocut manggo dengan batu. Tahu molocut? Molocut tu baling. Molocut manggo dengan batu dijual dengan harga 1,000 atas segala perkara yang berlaku. Wahai sahabat, maafkan salahku. Duit gaji terbit ke bulan baru, jangan lupa bagi sedekah. Kuatkan diri, menjaga dirimu. Dimohon maaf setiap yang salah.